Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulakan majlis, eloklah kita sama-sama membaca umul kitab dan kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua ibu bapa kita, kepada diri kita dan juga kepada kaum muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Apa khabar anak-anak semua? Pelajar yang saya kasihi, saya Cikgu Roslan bin Idris, atau yang lebih dikenali dengan panggilan manjanya iaitu Tok Lan. Jadi dengan berpakaian batik hari ini, bukan Tok Lan nak mempromosi batik dalam bengkel ini, tetapi batik yang Tok Lan nak kongsikan pada hari ini ialah satu inovasi yang baru, yang dikenali sebagai inovasi kraft batik alas baru. Mungkin ada yang tertanya-tanya, kraft batik alas baru, bukankah sudah ada kraft seperti batik canting, batik blok dan sebagainya? Mungkin persoalan ini ada dalam pemikiran kita, tapi yang Tok Lan nak sampaikan hari inilah munculnya batik alas baru ini menjadi satu yang fenomena dalam industri batik di Malaysia. Pada awalnya memang kita tidak boleh untuk menerima terus batik ini sebagai satu yang baru, tetapi Tok Lan dah lihat, dah cari dalam Akta Pemeranan Kemajuan Kraftangan Malaysia bahawa apa yang Tok Lan buat ini insya-Allah dikategorikan juga sebagai kraft. Kalau tidak pun dia tergolong kepada kraft aneka. Jadi kalau kita bersama-sama dengan industri kraft, kita tahulah apa yang dinamakan sebagai kraft aneka itu. Jadi dalam sesi ini Tok Lan bagikan kepada dua, iaitu yang pertamanya sesi yang berkaitan dengan sejarah dan perkembangan batik alas baru, dan yang keduanya ialah kita bergerak untuk membuat secara aktiviti batik alas baru ini, supaya dengan ini nanti pelajar semua dapatlah menjadi kenang-kenangan, menjadi ikutan untuk masa akan datang dan untuk generasi yang akan datang, bahawa batik alas baru ini menjadi kraft, salah satu kraft dalam industri kraft Malaysia, insya-Allah. Jadi kita lihat yang pertama di sini ialah definisi kraft. Ini supaya kita nak meyakinkan bahawa ini sebagai kraft. Jadi definisi kraft mengikut Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia pada tahun 1979, keluaran kraftangan artinya apa-apa keluaran artistik yang mempunyai daya tarikan kebudayaan atau tradisional dan adalah hasil dari sesuatu proses yang bergantung semata-mata atau sebahagiannya kepada kemahiran tangan, dan termasuklah apa-apa keluaran batik. Dan keluaran batik artinya apa-apa barang, walau bagaimanapun dihasilkan, ia mempunyai reka bentuk batik pada atau di mana-mana bahagiannya. Itu definisi dia, definisi kraft. Kemudian yang keduanya, oleh kerana Tok Lan menjadikan batik alas baru ini sebagai inovasi, kita lihat juga apakah definisi inovasi itu. Tok Lan tak sebut kraft batik alas baru, tetapi Tok Lan sebut inovasi
kraft batik alah baru. Jadi kita tengok apakah inovasi. Okey, cuba tengok baju Tok Lan kan. Yang Tok Lan pakai ini, ini disebut sebagai batik janting. Yang digunakan kepada pakaian lah, untuk pakaian, dan juga dimensi baru batik canting seperti buat beg dan macam-macam lagi. Tetapi yang Tok Lan ketengahkan ini tadi ialah inovasi batik alah baru, macam ni. Jadi daripada batik yang biasa ni, kita inovasikan menjadi batik alah baru. Dan kita lihat pula definisi craft ataupun definisi secara umum. Sebab saya Tok Lan tadi dah kata batik alah baru ini Tok Lan tambah inovasi, sebab dia adalah hasil daripada inovasi. Inovasi bermaksud kaedah mencari penyelesaian untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih baik, sama ada melalui pengubahsuaian atau penambahbaikan. Inovasi merupakan cetusan idea-idea yang kreatif dan inovatif dalam mana-mana aspek kerja yang dapat meningkatkan kualiti produktiviti. Contohnya, kalau kita lihat kipas duduk, kipas angin, kipas duduk itu, kita takkan boleh bawa ke dalam mana-mana ruang yang tidak ada kipas. Sambungan elektrik dan macam-macam lagi kan, ada masalah. So kita inovasikan satu inovasi bagaimana kipas itu boleh kita pegang dan bawa ke mana-mana. Maka wujudlah kipas tangan yang boleh dibawa ke mana-mana lah. Kemudian kanak-kanak ni dia kadang-kadang bermain-main dengan kipas itu. Dia masuk tangan dia atau rambut dia dalam kipas dan boleh terbelit rambut mereka. Jadi diinovasikan bagaimana adanya kipas yang tidak mempunyai bilah. Maka kita dapatlah inovasi kipas angin yang tidak mempunyai bilah. Jadi seperti mana inovasi craft batik alah baru ini, kita inovasikan daripada idea asalnya ialah batik canting. Cuma kita alihkan menjadi satu inovasi yang baru. Kalau tadi di atas permukaan kain, tapi kita buat di atas permukaan perspek. Baik, kita lihat latar belakang. Kalau kita sejak lama lah, karya seni visual ni dihasilkan seperti painting, seperti painting di atas canvas, watercolor, painting menggunakan teknik watercolor, menggunakan bahan akrilik, cat minyak. Benda-benda ini yang lumrah orang buat di sekolah, di universiti, dan dia berlarutan sejak zaman-zaman sampailah sekarang. Jadi Tok Lan terfikir di situ, kenapa tidak kita berkarya di atas satu benda yang lain, umpamanya kaca. Tapi kaca Raja Azhar Idris sudah buat kan. So Tok Lan fikir, akrilik, mungkin boleh akrilik sebagai satu medium untuk kita menghasilkan karya. Jadi atas idea itu, jadi Tok Lan melalui inovasi craft batik alah baru ni, Tok Lan cubalah pelbagai teknik, cuba dan cuba, rupanya mendapat satu kesan yang menarik di atas papan licin ini tadi, akrilik ni. Dia boleh mewujudkan jalinan tampak, tapi boleh juga jadi jalinan sentuh, tapi yang asasnya dia menjadi jalinan tampak yang boleh dilihat. Baik anak-anak yang Tok Lan kasih sekalian, kita sambung semula kursus dan bengkel batik alah baru sekolah menengah peringkat kebangsaan yang diadakan di bengkel batik alah baru di Benut, Pontian Johor ini. Itu tadi Tok Lan dah sebut tentang inovasi kan. Inovasi craft batik alah baru ini, kita cuba mempelbagaikan teknik
dan bahan yang boleh diguna pakai. Dan kesannya kalau kita lihat ni, dia sangat menarik. Kesan-kesan yang baru yang dia boleh tercipta di atas permukaan perspek yang licin itu. Walaupun dia kita nampak dia dan tidak boleh disentuh, tapi dia tetap dikatakan sebagai jalinan tampak, jalinan yang kita boleh nampak, dan dia menarik. Satu lagi, inovasi ini dia dapat dihasilkan dengan mudah, cepat, pantas. Tak seperti mana kita menghasilkan karya-karya seperti painting di atas canvas menggunakan cat minyak ataupun cat akrilik yang memerlukan masa yang panjang, yang lama kan. Tapi kalau macam batik Alah Baru ni, cepat, pantas. Nanti kita akan tengok lagi seterusnya. Kalau dalam painting macam di belakang Tok Lan ni, kita nak menghasilkan painting ini biasanya antara 1 hingga 3 bulan, dengan beberapa layer. Layer 1 je dia takkan jadi, layer 2 dah siap, layer 3, ke-4, ke-5. Kalau macam belakang Tok Lan ini ada 6 atau 7 layer baru boleh macam tu lah. Tapi dalam batik Alah Baru ini menghasilkan karya inovasi kraft batik Alah Baru memerlukan masa yang pendek, yang singkat. Kalau sebesar ini, yang ini 3 bulan, 1 hingga 3 bulan. Kalau batik Alah Baru mungkin hanya paling lama pun 15 hari. 15 hari. Tapi kalau kita nak buat yang mudah-mudah, bukankah 15 hari, 8 hari pun siap, 2 hari pun siap, insya-Allah. Kalau cat minyak, kita tengok cat minyak nak tunggu masa pengeringan lagi. Yang ini tidak, kita warna dan dia terus kering sebab kita gunakan aerosol paint, aerosol paint. Kemudian kita lihat juga lagi, selain daripada bidang kraft, terutamanya batik lukis, teknik tradisional yang digunakan menggunakan canting tadi, batik canting, dia memerlukan banyak keperluan alat dan bahan, seperti ada pemidang, ada warna batik, ada kain kapas, ada lilin paraffin, ada dapur, ada kuali, macam-macam lagi. Tetapi melalui batik Alah Baru ini, simple, sangat simple. Sekarang Tok Dan nak tunjukkan apakah ada alat dan bahan yang kita gunakan itu. Contoh, kita menggunakan hanya ada satu pisau, ada satu marker pen, pensel, warna aerosol. Warna ni kalau kita gunakan yang biasa-biasa kalau untuk mengecat motor dan basikal. Dan ada sekeping papan perspek. Macam ni papan perspek. So jadi kita boleh menghasilkan batik Alah Baru, contohnya ini macam ni kan. Tak perlu alat dan bahan yang banyak, simple. Seperti mana Tok Dan kata tadi, ada pisau, pensel, marker pen, warna dan papan perspek. Tak percaya? InsyaAllah nanti kita akan lihat kita punya demonstrasi nanti, InsyaAllah. Mungkin ramai tak percaya, boleh ke? Apatah lagi kalau melihat yang ini. Lagilah, mustahil kan? InsyaAllah kita boleh buat nanti, InsyaAllah. Sebelum tu mungkin ada orang tertanya-tanya, apa dia papan perspek ni? Papan perspek ni ialah ada orang sebut sebagai papan akrilik. Apa gunanya? Kalau sebelum ni orang akan buat signboard, papan tanda, papan jalan, papan tanda, untuk tujuan perniagaan, plat motosikal, inilah dia. Tetapi
kita inovasikan dia untuk menghasilkan karya seni. InsyaAllah. Baik. Jadi kita melihat bagaimana untuk menghasilkan batik alah baru ini. Secara teorinya begini. Mula-mula kita sediakan sekeping papan akrilik. Selepas itu kita fikirkan apa yang kita nak buat. Hiasan dinding, cendah hati, atau apa-apa tujuan kita. Baik. Yang keduanya, kita fikirkan apa motif yang sesuai. Apa kita nak lukis tu. Mungkin dalam siri ini kita akan buat motif flora, seperti bunga orkid. Motif flora ni banyak lah kan, daun ada, sulur ada, tapi ni kita pilih bunga, iaitu bunga orkid. Baik, macam mana kita nak buat? Bila motif itu kita sudah tetapkan, ambillah pensel, lepas tu kita lakarkan dalam kertas motif kita tadi. Kita lakar, jadilah motif ini. Kalau kita tak mahir, ambil motif tadi, kita lekatkan di sini, cari cahaya, kita trace di sini. Tetapi kalau kita dah mahir, ada kemahiran lukis, kita boleh lukis terus di atas ini, pakai pensel dulu. Sebab kita ni biasanya pelajar dekat lakar dulu lah ke pensel. Tapi boleh juga kalau dah terlampau terlajak mahir, dia guna marker terus. Tapi kita ikut yang biasa-biasa, iaitu gunakan apa tu tadi, lakar pensel di atas sini. So dia jadilah seperti ini. Ini belum boleh dipotong lagi, sebab ini baru lakaran. Selepas kita lakar, untuk menjelaskan dia lagi dan juga untuk tujuan melahirkan garisan lilin. Saya sebut garisan lilin juga, sebenarnya bukan garisan lilin, garisan yang berwarna gold yang menggantikan lilin, seperti mana batik canting. So, kita garisan tadi kita ambil marker pen, kita trace balik, kita ikut balik, jadilah seperti ini, jadilah seperti ini. Senang kan? Boleh ikut, insya-Allah boleh ikut. Okey, selepas daripada ini, kita ambil pisau, kita trace gunakan pisau pula, potong. Kita potong. Lepas tu kita buka. Ini saya ni Tok Lan buat contoh-contoh sebitas lalu, sebab nanti kita akan ada aktiviti yang sebenar. Kita potong, lepas tu kita buka, jadilah dia seperti ini. Ada satu garisan yang kosong di sini. Selepas ini kita gunakan warna gold, kita akan color warna gold. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan garisan lilin. Ini ada garisan lilin di sini. Ini. Dia berperanan seolah-olah seperti lilin pada batik canting. Sebab tu saya ni Tok Lan kata ini mesti craft batik alah baru, sebab dia follow macam batik canting juga. Cuma bezanya di atas permukaan kain dan di atas permukaan perspek. Baik, pelajar yang Tok Lan kasih sekalian, kalau pelajar ingat tadi, apa proses dia? Lakar, potong, buka, warna dan siap. Betul tak? Lakar, potong, buka, warna dan siap. Tadi nak tunggu nak keringkan warna, nak sapu dengan pemati warna, nak menanggalkan kesan lilin, tak perlu di sini. Okey, seperti mana yang Tok Lan katakan tadi, kalau kita nak tengok
penanda arah sebagai kejayaan dia ialah karya-karya yang Tok Lan tunjuk tadi ni. Karya ini Tok ulang lagi, dia boleh dihasilkan dengan banyak dalam masa yang singkat. Contohnya 1 kali 2 kaki seperti ini, kita boleh menghasilkan 5 hingga 10 karya dalam sehari. Bagi Tok Lan tak mungkin kita boleh buat painting watercolor sebesar ini sehingga 10 karya sehari. Tapi ini insya-Allah kita boleh ulang dan ulang dan ulang. Kemudian kalau ukuran contoh 45 cm kali 45 cm pun sama juga dalam 10 karya dalam sehari. Sebab dia guna cat semburan. Senang, kasihan dia. Okey. Mengapa pengguna-pengguna ni dia minat? Sebab Tok Lan buat batik ini, kita mengasaskan pada tahun 2000, bermula di Benut, Pontian, Johor. Masa Tok Lan mengajar di SMK Benut, Pontian, Johor, waktu itu kita menginovasikan dan mendapat peluang berpameran dan seterusnya peluang untuk memberi kursus yang dianjurkan oleh JPN, masa itu JPNJ, seterusnya kepada kementerian. So mereka dah nampak minat itu apabila kita secara terbuka, membuat pameran secara terbuka. Dulu kita buat biasa-biasa saja untuk kegunaan sendiri, untuk pelajar-pelajar. Tetapi bila kita buat pameran secara terbuka, contohnya seperti di Balai Seni Visual dan juga di Kraftan Malaysia, rupa-rupanya ada permintaan, ada yang meminati. Sehingga kan kali pertama Tok Lan buat pameran di Kraftan Malaysia, dia orang lain sebelah hari pameran itu, Hari Kraf Kebangsaan, kita 9 hari dah sold out. Ini menunjukkan bahawa dia mempunyai permintaan yang tinggi. Orang minat. Kenapa dia minat? Satu, dia melihat kepada kekemasan. Macam mana kekemasan? Dia kemas siap ada mounting. Mounting dia 2 dalam 1 pula. Mounting dan karyanya 1. Dia tak payah kita bermodalkan mounting. Kita boleh lukis mounting tu di situ dan kita boleh keluarkan ini ini tidak berlaku kepada karya yang menggunakan painting. Untuk dapat mounting secara percuma ni kita boleh buat kita boleh buat sendiri. Kemudian warnanya lebih menyerlah. Kenapa saya kata lebih menyerlah? Sebab dia menggunakan warna kereta, warna yang kita warnakan untuk motosikal. Motosikal pun, kalau kereta pun sampai 8 tahun, 10 tahun steady je kan. Apatah lagi kalau dia dalam lukisan seperti ini. So kalau orang tanya, inilah warna motosikal ataupun kereta tadi. So warna ini menyerlah. Kemudian mudah dibersihkan. Lap je lah. Tidak mudah pecah. Ni kalau kaca jatuh dia pecah kan. Tetapi ini insya-Allah tak. Sebab dia bersifat liut. Ringan. Tak payah kaca, tak payah diletak kaca di hadapan. Dia ringan. Kalau painting cat air mungkin kita kena letak kaca ke berdepan kan. Ini tak payah. Dan yang paling istimewa sekali ialah dia boleh dipelbagaikan produk dia. Bukan sekadar hiasan dinding, tetapi dia boleh membuat benda-benda yang lain yang agak mustahil untuk dibuat oleh contoh macam batik canting tadi lah. Contoh kalau kita nak buat pen holder macam ni. Tetapi untuk batik Alaf Baru ini boleh, boleh sebab dia berasaskan perspek. Mudah. Kemudian untuk menghasilkan key holder seperti ini. Kemudian plug, hadiah iringan, semua kita boleh menggunakan asas produk batik Alaf Baru tadi. Jadi sebagai penutupnya, penutup untuk teori ini, sepanjang kita berkecimpung dalam bidang batik Alaf Baru ini, kita telah mendapat
pengiktirafan daripada pelbagai pihak melalui pertandingan, melalui pameran dan antaranya ialah batik alah baru ini, inovasi batik alah baru ini telah memenangi hadiah anugerah unggul. Dia ada emas, perak, gangsa kan, tetapi ini hadiah unggul ni maknanya di atas lagi. Sebenarnya atas sebab itulah Tok Lan gunakan untuk mengkomersialkan benda ni. Sebab bila dapat hadiah unggul, mestilah dia sudah melihat potensinya dari aspek kebolehpasarannya, komersialnya. So itulah yang jadi sekarang saya punya legasi batik gila, Tok Lan punya legasi ni batik gila, bekas anak murid Tok juga, yang menjadikan benda ni sebagai kerjaya dia, sebab dia boleh komersialkan. Kemudian seterusnya Tok Lan dah berjaya menghasilkan legasi Halidah Akhiran Aziz. Maknanya dia dah mewarisi ilmu ni lah, insya-Allah, selain daripada yang Tok Lan dah bagi ilmu-ilmu melalui kursus dan bengkel itu. Kemudian batik ini juga dah diberi peluang untuk berpameran di Balai Seni Visual, di Galeri Shah Alam, di Balai Seni Galeri Seni Johor, dan banyak lagi, Universiti Malaya, UKM Kemudian telah diberi peluang untuk oleh kerajaan Malaysia melalui Perbadan Kemajuan Kraftangan Malaysia. Tok Lan dah diberi peluang untuk berpameran di London, berpameran di Dubai, berpameran di Singapura, dan ada juga yang mewakili Tok Lan untuk ke Jepun dan ke Brunei. Alhamdulillah. Jadi Tok Lan rasa kita cerita panjang pun pelajar-pelajar, anak-anak tak dapat nak buat lagi kan. Apa kata selepas ini kita pergi ke bengkel, kita cuba buat apa yang dikatakan sebagai inovasi kraft batik alah baru itu. Pelajar rasai sendiri bagaimana aura indah, mudah untuk melahirkan, untuk menghasilkan batik alah baru ini. Jom sekarang kita ikut Tok Lan dan pembantu-pembantu Tok Lan untuk membuat batik alah baru. Jom.